type and characteristic of bedding. Bedding ni maksudnya pelapik. So apa jenis-jenis pelapik yang sesuai digunakan untuk setiap jenis pipe yang kita gunakan bawah tanah. Dan yang keempat adalah manhole and inspection chamber, iaitu lurang. Dalam bahasa Melayunya lurang lah. Manhole ni kalau korang pernah perasan dekat jalan-jalan raya kan ada macam kita panggil periuk api kan. Yang ada yang penutup besi bulat kan. Itu adalah manhole. Okey. Atau lurang. Okey, apakah penyambungan paip bawah tanah? Iaitu satu perpaipan yang dipasang untuk menyalurkan buangan kumbahan dari perumahan atau apa-apa jenis bangunan komersial ke tempat khusus. Okey, khusus iaitu lubang penyerapan ataupun seepage pit. Yang ni kamu dah belajar kan dalam topik yang keempat tak salah saya. Dah apa? Population test and Sockway pit. Yang tu lubang penyerapan tu macam mana tu? Lubang dia macam mana? Dia ada macam penapis gitu lah. Kalau PKA dia, siapa yang kerja PKA dia tahulah benda ni kan. Kan dia panggil apa? Ada satu lubang yang dihaskan untuk mengumpul air-air limbahan kan. Okey. Yang kedua, okey, jika air limbah dibuang secara terbuka atau dibuang dalam parit atau sungai, memang akan mewujud masalah pencemaran dalam alam sekitar, menjadikan kacau ganggu, bau busuk, pembiakan vektor dan akan mengganggu pandangan estetik, nilai-nilai estetik kan. Okey. PPKP dan PKA memainkan peranan dalam menangani masalah perpaipan kumbahan terutamanya di kawasan luar bandar. Macam sekarang ni PKA selalunya PKA lah dia akan di kawasan-kawasan kampung kan, khusus contohnya macam kawasan perkampungan orang asli kan, dia akan bina satu sistem sistem kumbahan lah untuk mereka kan. Okey. Bukanlah bina, maksudnya bukan PKA buat, maksud PKA bagi membantu dari segi menyalurkan info lah, maklumat kan. Alright. Okey, tujuan sambungan paip bawah tanah adalah untuk memastikan buangan kumbahan dialirkan ke tempat yang betul, iaitu lubang penyerapan ataupun tangki septik ataupun kolam pengosidaan. Tangki septik ni lubang penyerapan yang saya cakap tadi lah dekat dekat kawasan-kawasan rumah kan, majoriti dekat kampung-kampung lah. Tangki septik ni pun ada juga di kampung-kampung pun ada juga dia buat satu lubang yang diletakkan satu tangki septik. Tangki septik ni pun ada berbagai-bagai jenis kan. Yang ada yang jenis konkrit kan, semualah. Kemudian kolam pengosidaan. Kolam pengosidaan ni yang ni dah advance lah, macam dalam Indah Water dah kita ada kolam pengosidaan ni. Tak apa, nanti dah habis COVID nanti saya dengan Puan Zuri akan bawa korang pergi lawatan lah. Okey, supaya tujuan sambungan ni juga adalah supaya tidak berlaku pencemaran alam sekitar. Okey, ni yang benda yang tadilah repeat balik Okey. Okey, apakah kriteria sistem perpaipan bawah tanah? Apa benda, ciri-ciri bagi sistem perpaipan bawah tanah ni? Okay. Yang pertama, susun atur sesuatu sistem perpaipan ni haruslah dibuat sesederhana yang mungkin sesuai dengan perubahan arah dan kecurunan yang minimum. Maksudnya dia punya layout sistem perpaipan bawah tanah ni dia mestilah seringkas yang mungkin. Tak perlulah nak serabut banyak paip kan. Dan kedudukan paip-paip ini adalah bersesuaian dengan tanah kat kawasan yang kita nak pasang tu. Maksudnya tanah tu kalau tak rata, so kita kena alert lah dengan sebarang perubahan arah dan kecurunan dekat tanah tu. Okey. Itu yang pertama, layout dia mestilah sesederhana ataupun yang seringkas yang mungkin. Yang kedua adalah kemudahan akses. Maksudnya access point, akses nak masuk ke dalam sistem paip bawah tanah ni haruslah disediakan dan penyambungan mesti dibuat secara serong mengikut arah aliran. Kalau daripada kanan ke kiri, sumber air kotor daripada kanan kan, cuba bayangkan. So dia nak mengalir arah ke kiri. So takkan paip tu kita nak
yang pipe belah kiri tu kena tinggikan kan. So memang air kotor tak boleh nak ngalir kan. So kita kena buat kena sesuai lah keadaan tu, kedudukan pipe tu. Okay. Dan yang ketiga, sistem pipe bawah tanah ini perlu ada ventilation system, iaitu sistem pengudaraan supaya udara dapat masuk. Sebab kan tadi saya cakap ada kemudahan akses kan, maksudnya kena ada satu kemudahan akses kan, yang tu pun boleh jadi satu ventilation lah untuk sistem pipaipan bawah tanah. Okay. Dan kalau tak ada ventilation ni bahaya, sebab kumbahan kita tahu dia boleh menghasilkan gas apa? Dia boleh menghasilkan gas metana kan. So bila gas metana tinggi dalam sistem pipe tu, apa akan berlaku kemungkinannya? Boleh meletup. Boleh meletup kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena ambil kira lah. Dan sistem perpipaan ni dan berada di hujung setiap parit atau longkang utama main pipe lah. Main pipe dan cawangan yang melebihi 6 meter panjang. Okay, sistem ventilation ni sebenarnya merujuk kepada lurang lah, manhole tu lah. Setiap persimpangan pipe mesti ada satu lurang. Dan setiap persimpangan tu pipe dia at least 6 meter. Contohlah kata macam daripada katakanlah saya ni nampak gambar tangan saya sini, lepas tu tiba-tiba pipe tu terpaksa melencong ke sana kan. So setiap lencongan perubahan arah tu mesti ada satu point manhole, lurang. Okay. Itu dia punya ciri lah, kriteria dia. Yang keempat, pipe mesti diletakkan pada kecurunan yang sekata dan setiap perubahan kecurunan yang berlaku mestilah mempunyai kemudahan akses. Itulah yang tadilah access point tadi. Yang kelima, pipe mesti diletakkan dalam keadaan garis lurus dan pada setiap selekoh perlu ada kemudahan akses. Benda yang tadi saya cakap juga. Dan yang keenam, pipe yang dipasang secara dekat di bawah secara dekat, pipe tu dekat-dekat ataupun pipe tu disusun di bawah bangunan ataupun pipe itu disusun di atas tanah yang tidak stabil, perlu ada pertimbangan khusus bagi menyelesaikan sebarang masalah yang akan timbul. So macam tadi lah saya kata, kalau pipe tu berselirat banyak, so akan cross contamination memang akan berlaku kan. So perlu benda-benda gitu perlu dipertimbangkan lah. Okey. Dan yang ketujuh adalah pipe hendaklah dilapisi pasir, tanah liat ataupun simen yang kita sebut sebagai bedding yang sesuai agar ianya dapat elak pipe pecah dan akibat daripada tekanan dari tanah. Okay. So ini 7 kriteria sistem perpaipan di bawah tanah. Okey, seterusnya jenis bahan pipe umum. Okey, kat sini saya ada letak star ni, ini adalah assignment you all lah. Okey, jenis pipe ada 2 jenis. Satu rigid pipes, satu lagi flexible pipes. Rigid pipes adalah pipe yang rigid, yang straight, yang orang kata yang very kalau tak boleh ubah dah, tak boleh ubah. Selalunya dia terdiri daripada material yang tidak boleh kita ubah. Contoh macam konkrit kan, batu kan, pipe tu boleh kita nak melengkung kan, nak bengkokkan pipe konkrit, tak boleh kan. Elastik lah. Kan, so kita sebut sebagai rigid pipes. Okay, kalau flexible pipes, ada pipe yang fleksi, kita boleh tak pusing dia ikut sini ikut sana kan, boleh. So yang ni nanti saya nak kamu buatlah, cari apa jenis-jenis pipe ni dan kena buat penerangan ringkas lah beserta gambar berkenaan dengan pipe-pipe ni. Okay, so saya tak akan explain detail lah yang ni, di tugas kamu. Okey, cara menggali parit dan sambungan pipe bawah tanah. Okey, sebenarnya benda ni saya tak pasti dia penting atau tak, tapi saya rasa kita just go through je lah supaya nanti bila orang tanya tu faham lah kan macam mana nak buat lubang tu kan, sistem parit tu kan. Kalau PKA saya rasa ni memang terror lah kot PKA, betul ke Samsul? Dia ikut unit kan Puan. Unit bakas adalah buat kerja tu. Awak pernah attach dengan unit bakas? Pernah lah setahun. Okey. Sekarang unit kepas. Okey. So ni antara peralatan yang digunakan untuk menggali parit. Tapi saya rasa peralatan ni tak update kot.
Mungkin ada cara yang lebih canggih lagi kot kan. Tapi saya pun tak nak ubah apa-apa konten dalam ni sebab manalah tahu kot keluar exam kan keluar macam ni sebiji kan. Okey. Peralatan seperti side rail. Side rail ni apa? Kamu belajar subjek ukur aras tak? Belum pun. Dia Stem tak 1. dia tak ada subjek ukur aras, dia ada macam sub unit je dalam topik EHWS. Maksudnya kalau syllabus lama memang ada subjek khas tau. Yalah, kan leveling kan. Kami sem 1 tak ada ukur aras. Sem ni baru belajar. So memang mudah kan. Okey, tak apa. Side rail ni dia macam ni lah ni yang macam tanda T ni. Tujuannya untuk kita tengok leveling dia. Kalau kan kita nak sampai kan dia kena ada daripada satu point A ke point B kan. So orang yang dekat point A ni dia kena teropong arah ke point B menggunakan side rail. So on the way dia tu on the way kita nak tengok tu paras dia tu, dia ada satu kita panggil Boning Road. Boning Road ni kita tengoklah level dia tu. Okey. Siapa tu menguap ke? Okey. Yang ketiga pita pengukur macam biasalah, cangkul, skop, hos lut sinar. Hos lut sinar ni digunakan untuk kita tengok paras kalau paras air tu scatter, maksudnya tanah tu scatter lah. Kalau paras air tu sengit sikit, tanah tu tak scatter kan. Tujuh timbang air. So inilah keadaan susunan dia, side rail. Kat tengah ni Boning Road. Okay. So orang yang duduk kat sini akan teropong lah jarak kat sini. Okay. Ini keratan rentas, side rail, Boning Road. Ni ada konkrit. So gali lubang dan letak pipe kat dalam tu. Ini lagi contoh gambar. Okey, ni prosedur atau kaedah pemasangan pipe. So saya tak nak go through satu-satu lah. Nanti you all boleh baca. Okey. Panjang ni, ada banyak ni. 11, 17, 23. 23. Dia cerita lah, dia explain step by step. Okey, nanti kamu bacalah. Nak buat amali tak boleh pula. COVID ni. Alright. Datuk, topik ni memang ada amali ke, Pan? Tak ada amali. Dia topik topik rural wastewater disposal system dengan practical dengan percolation test and software pit. Okay, Pan. Ini tak ada amali. Tapi kan macam topik yang keempat tu percolation test and software pit ni, amali dia korang kena gali lubang nak tengok kita buat test percolation. Lebih kurang macam ni jugalah kan. Sebelum kita nak pasang pipe, kita kena tahu kondisi tanah tu. Adakah tanah tu jenis yang boleh menyerap air? Sekiranya berlaku kebocoran pipe, tanah tu kalau dia jenis poros, bahayalah air kumbahan tu memang boleh masuk ke dalam air bawah tanah lah kan. Tapi kalau tanah tu jenis yang clay ataupun tanah liat kan, so bila berlaku pecahnya pipe bawah tanah, at least dia punya keporosan tu, dia punya percolation tu adalah slow. So risiko untuk air bawah tanah tercemar tu kurang. Okay, yang ni pula pemasangan pipe tanah liat vitrified. Okay, vitrified pipe. Gauge board, trowel, pipe tanah. Yang ni pun saya rasa nice to know lah. Okay, what is vitrified clay pipe? Yang ni, yang tadi saya bagi tugasan tadi, you all kena carilah apa itu VCP. Okay, ni saya baca sikit lah. VCP is pipe made from clay. Is pipe made that has been subjected to vitrification, a process which fuses the clay particles to a very hard inert glass-like state. Nanti kamu bacalah. Okay, kelebihan VCP ni adalah dia dapat bacalah kat sini. VCP is commonly used in sewer. VCP is commonly used in sewer gravity collection, means because of its reasonable price. Okay, sebab dia murah. Kelebihan dia sebab dia murah, sebab dia tanah liat, dan resistant to almost
all domestic and industrial sewage. Dia resistant. Maksudnya terutamanya dia resistant terhadap sulfuric acid. Sulfuric acid ni particularly the sulfuric acid is generated by hydrogen sulfide, a common component of sewage. Yang ni kan sulfuric acid ni bersifat mengakis kan. So kalau kita guna pipe jenis ni, pipe tu tak akan mudah terakis lah. Contoh itu kelebihan dia lah. Alright. Ini pun prosedur dia, baca je lah nanti. Okey, ni gambar rajah menunjukkan laluan pipe. Ni rumah, ni lubang penyerapan. So pipe dipasang macam ni. Okay. Ini cara nak pasang lah dia macam tadilah guna boning road, side rail apa semua kan. Alright. Okey, settle lah untuk bahagian tu. Kemudian termasuk kepada bedding. Okey, bedding ialah bahan yang digunakan untuk melapik paip dan akan menyokong permukaan paip supaya tidak mudah rosak dan pecah. Ni. Yang warna-warna kelabu semua ni. Okey. Batu kerikil apalah. So ini pun assignment 1.2. Okey. Nanti saya akan beritahu lah. Okey, so ada dua jenis bedding untuk pipe yang fleksibel iaitu pipe plastik dan juga bedding untuk pipe yang rigid. Contoh pipe tanah liat tadi. So untuk bedding untuk flexible pipe ni, dia punya susunan bedding tu, okey, yang ni adalah pipe. So di bawah ni dia mestilah bedding yang jenis selected fill. Maksudnya bedding yang terpilih, bukan sebarang bedding yang kita boleh guna. Dan bedding jenis kat sini adalah yang bentuk bergranular material. Yang apa orang kata? Pernah makan granola? Yang jajan granola. Macam bijirin apa ni? Bijirin tu kan. Lebih kurang macam tu lah, dia berbentuk macam tu material dia. Maksudnya kita boleh bayangkan dia ni mesti yang jenis macam batu-batu kerikil yang kecil. Okey. Di atas ni, bahagian di atas ni pun sama juga, tapi dia punya saiz partikel tu lagi kecil lah berbanding yang bawah ni. Okay. Dia punya jarak antara pipe dengan dasar tanah tu mestilah dalam 100 meter. Sama juga dengan bedding yang di atas ni 100 meter. So yang bahagian atas, yang paling atas sekali dekat permukaan, dia adalah jenis selected fill, no stones, tak ada batu. Tak ada batu over 40 mm, no lumps of clay over 100 mm. No lumps ni tak ada, gumpalan-gumpalan tak ada. Okey, kalau ada pun tak boleh lebih daripada 100 mm. Dan no organic or frozen material. Tak ada. Kan tanah pun ada yang jenis yang humus tu kan, yang warna hitam tu kan. Pun tak boleh jenis macam tu, tak boleh guna. Okey. So maksudnya itulah dia punya lapisan. Ingat, kalau untuk bedding pipe, untuk flexible pipe dia ada 3 jenis, 3 layer. 200, 100, 100 dudukkan dia. Untuk yang rigid ni, dia mesti yang bawah ni mestilah yang bergranular lah, bergranule, yang lebih kurang 10 mm kalau di single. Kalau dia jenis yang bergumpal-gumpal tu, saiz dia 14. Ni 50 mm. 50 mm. Nanti betulkan dalam nota. Okey, untuk bedding jenis rigid pipe dia ada 2 jenis layer je, 2 lapis je. Tapi yang bahagian atas ni, yang ni lah, yang atas yang 150 mm ni, dia punya material yang jenis macam ni. Yang 100 mm bawah ni material dia jenis macam ni. Alright. So ini pipe diameter. Kalau yang pipe berdiameter 100 mm, maximum particle size adalah 10 mm. Kalau yang single, yang jenis seketul-seketul lah dia punya partikel tu kan. Kalau yang pipe diameternya 100 hingga 150, maximum particle size adalah 15 mm. So kalau partikel tu jenis single, dia dalam 14 mm. So kalau dia dalam berjenis yang bergumpal-gumpal tu, dia dalam 14 hingga 50 mm. Dan pipe 150 hingga 300 mm, maximum particle size is 20 mm. Dan sama juga macam ni.
Dia lebih kurang je sebenarnya. Yang level yang ni dengan yang level bawah ni, dia punya material tu lebih kurang je. Cuma yang bawah tu dia mesti kasar sikit lah sebab dia nak tampung berat pipe dengan berat air kumbahan yang dah masuk dalam pipe kan. Kata nanti ranak dia jadi terbenam pipe tu dalam tanah kan. Okey, settle untuk bedding. Yang seterusnya adalah lurang pembentungan. Okey, ini adalah assignment yang kedua. Okey, ataupun ini sewerage manhole. Terdapat banyak perlengkapan di sesebuah sistem pembentungan. Ada 3 jenis kebuk iaitu kita sebut sebagai chamber yang terpenting dalam sistem pembentungan iaitu kebuk laluan masuk atau access chambers, kebuk pemeriksaan inspection chambers dan lurang iaitu manhole. Okey, dalam lurang ni adalah access chamber dengan inspection chamber Okey, kebuk laluan masuk, access chamber. So pernah tengok yang ni? Kat jalan-jalan, tepi-tepi jalan raya? Pernah. Tengok, okey. Ini adalah kebuk laluan masuk. Kebuk laluan nak masuk ke dalam sistem perpaipan bawah tanah. Okey. Kebuk laluan masuk memberi laluan untuk pemeriksaan sepintas lalu. Yang ni macam yang regular maintenance lah kan. Okey, juga laluan untuk peralatan jolokan dan peralatan penyelenggaraan yang lain. Dia boleh bawa masuklah peralatan dalam ni. Okey. Kebuk ini bukan bertujuan untuk operasi penyelenggaraan dan biasanya tidak lebih daripada 24 inci dalam kedalaman dia. Dia cetek je. Tak dalam sangatlah. Dia hanya untuk nak access je. Katakanlah ada kebocoran pipe dalam tanah kan. Bawah tanah. So dia buka benda ni, dia nak check apa yang bocor kat benda ni. Mungkin dia akan masukkan kamera, mungkin dia akan masukkan apa-apalah alat dia untuk check kan. Itu adalah kebuk laluan. Dia orang tak boleh masuklah dalam tu. Semua alat saja. Okey, yang kedua adalah kebuk pemeriksaan atau inspection chamber. Kebuk ini adalah lebih besar sikit daripada kebuk laluan masuk tadi. Dia bergaris pusat minimal 18 inci atau 450 mm. Kebuk pemeriksaan memberi laluan untuk peralatan penyelenggaraan dan mempunyai lebih cabang yang disambung kepadanya dan biasanya sedalam 40 inci. Dia besar sikit lah dan dia boleh bawa masuk barang-barang yang saiz besar sikit. Ini adalah inspection chamber. Brickwork, benching. Benching ni macam satu simen sebelum kita jumpa pipe tau. So dia selalu duduk kat kiri kanan benching ni. So kita nak pijak dia pun pijak kat situ lah kan. Okey, so yang ketiga adalah lurang ataupun manhole. Yang ni yang korang pernah nampak ni, selalu ni periuk api kat tepi dekat jalan raya ni. Yang ni selalu orang curi ni. Penagih dadah dia curi, dia jual besi ni kan. Lepas tu orang motor lalu ke, kereta lalu ke, habis tayar pecah. Accident. Okey, kebuk yang paling besar memberi laluan bagi peralatan penyelenggaraan pekerja masuk ke dalam sistem pembentungan. Ni beza dia. Lurang dengan yang dua lagi tu, bezanya yang ni kita sendiri boleh masuk dalam tu. Okey, dibina secara langsung di atas garisan tengah beton. Di tengah-tengah pipe tu adalah lurang dia tu. Okey. Pembukaan ke dalam lurang mesti memberi laluan ke bahagian dalam lurang dengan mudah. Dia maksudnya nak masuk tu satu ruangan yang mudah lah kita nak masuk. Tak adalah ada pipe ke apa, tak ada. Selalunya memang tak ada pipe lah. Selalunya dibekalkan dengan tangga. Kalau lurang tu besar kan, contoh kalau dekat kawasan-kawasan Putrajaya kan. Putrajaya kan satu bandar yang diorang develop kata well plan kan. So bawah Putrajaya tu dia punya sistem perpaipan dia memang canggih gila. Besar kan. So memang nak masuk ke dalam tu kena ada tangga satu masuk kan. Macam itulah. Okey. Kebanyakan lurang berbentuk bulat dengan dimensi dalaman mencukupi untuk menjalankan pemeriksaan dan pembersihan dengan mudah. Garis pusat dalaman minimum 4 kaki. Paling cetek 4 kaki. 4 kaki tinggi mana? Kalau saya, tak payah saya lah. Kita ambil contoh lubang kubur kan. Kubur pakai berapa kaki? 7 kaki dalam kan? Berapa kaki?
Lebih ada 4 kaki saya rasa kan. Masa 7 kaki kot. So minimum kedalaman lurang ni at least 4 kaki. Kalau tak sampai 4 kaki, kita bukan sebut dia sebagai lurang. Mungkin dia access chamber atau inspection chamber kan. Okey, so 4 kaki untuk lurang bulat dan pembukaan bulat bergaris pusat 2 kaki. Dia punya lebar minimum 2 kaki. Biasa digunakan untuk pembentuk sanitari. Juga terdapat lurang berbentuk segi empat, tepat bersaiz 47 inci, 30 inci dan dengan pembukaan bersaiz 24 inci. Darab 24 inci. 24 inci besar mana? Kalau 1 inci berapa sentimeter? 2.5 sentimeter. So 24 inci darablah dengan 2. So lebih kurang apa? 80. Lebih kurang tak sampai, tinggi saya 160 cm. So kalau 24 kali 2 tadi apa? 8 pun. Tak sampai tinggi kita lah. Dia punya dia punya saiz, ya, saiz. So ini keratan rentas lurang sini ada tangga nampak tak nak turun tu. Sini benching untuk kita pijak dan kat sini ada pipe. Right. Yang kita boleh jalan-jalan tu dekat benching ni lah, sepanjang-panjang benching ni lah jalan dalam satu pipe tu kan. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk membina lurang atau kebuk pemeriksaan ini ialah batu bata, konkrit tuang, konkrit pra tuang dan besi tuang atau plastik. Ketebalan dinding untuk lurang ialah lebih kurang 5 hingga 9 inci. Menurut Undang-Undang Kecil Saliran, ni kamu dah belajar ke law? Belajar kan? Apa guideline yang kita guna dalam kumbahan ni? Banyak apa lupa pun. Yang khusus untuk kumbahan, apa law yang kita apa garis pantai yang kita guna? Tak pun tengok nota. 174 kan? Akta 174 ke? Atau 175? Tapi ada angka 7. 794 tu saya rasa confirm ada. 174. Cek balik. Akas. Nak dengar akas? Akta kualiti alam sekeliling. Akas. Okay. So dalam tu memang dia dah mention lah. Okay. Mesti diperbuat dari batu bata lebih kurang 9 inci tebal, manakala dinding yang diperbuat daripada konkrit dalam nisbah 1:4 dalam 5 inci tebal. Kalau dia tak ikut spek ni, memang projek tu tak boleh dijalankan. Kalau macam developer perumahan kan, nak buat kawasan perumahan baru, dia kena submit dekat PBT kan. So untuk minta kelulusan benda macam ni dia kena terima. Lantai lurang biasanya diperbuat daripada konkrit setebal 8 inci tebal lantai dia. Untuk menampung beban lurang dan menghalang kemasukan air tanah. Pengaliran mesti dibawa oleh saluran licin yang berbentuk U yang dipasang di lantai lurang. Dia bentuk macam ni. Macam itulah. Macam tu kan, nak tak baik kan. Ada ke orang pasang petak, lurang petak begini? Macam mana? Tak ada. Dia mesti bentuk U. Kalau keratan rentas lurang tu dia mesti bentuk U. Dia tak ada petak tak ada. Bentuk-bentuk ni pun tak salah saya, kamu tak ada. Dia ada pula jenis-jenis nama-nama bentuk tu. Bentuk ladam lah apa benda. Ada belajar ke? Tak ada Belum apa, tak ada. Tak apa, mungkin nanti topik lain adalah kot. Okey, ketinggian saluran mestilah cukup untuk menampung pengaliran. Lantai lurang mesti dicuram ke dalam longkang. Jika lantai lurang ni adalah benching tadi, yang tempat kita pijak tu. Okey, jika lebih dari satu betung yang masuk ke dalam lurang, saliran mesti dilengkung secara licin dan mempunyai kapasiti maksima untuk membawa pengaliran. Lebih dari satu betung yang masuk ke dalam lurang. Okey.
Faham tak ayat ni? Saliran mesti dilengkung secara licin dan mempunyai kapasiti maksimal untuk membawa pengaliran. Maksudnya dia mestilah dalam keadaan yang mengikut kecurunan lah supaya dia dapat dikumpulkan air tu dan dialirkan, mudah dialirkan. Okey, keratan rentas lurang, ini inlet, branch channel, benching, ni tampak ni outlet, ini batu bata tadi. Okey, benching ialah lantai yang terletak di antara dinding lubang dan saluran-saluran pipe. Ini kecil je ni. Yang ni mungkin kita panggil dia sebagai access chamber. Bukan manhole. Biasanya dia dicuramkan ke saluran supaya air limpahan dapat dimasukkan semula ke dalam saluran. Itu tujuan dia dibuat secara condong, serong. Okey, kerangka lurang, penutup dan tangga. Kerangka lurang dan penutup biasanya diperbuat daripada besi tuang atau besi mulut. Penutup padu adalah lebih baik dari jenis bertebuk di betung sanitari untuk menghalang bau busuk dan menghadkan kemasukan air permukaan. Kalau kamu perasan kan, ada sesetengah penutup lurang ni, kalau zaman-zaman dulu tak salah saya, penutup dia dibuat daripada konkrit. Okay. Ada juga kan, tapi mungkin tak praktikal dan dia tukarkan kepada material yang lebih selamat dan lebih kuat, iaitu besi. Dan dekat penutup tu mesti ada satu lubang lah untuk ada pengudaraan. Tapi lubang dia taklah besar sangat kan, nanti hujan ke apa, air masuk dalam tu kan, jadi pipe tu tak pecah, tak dapat tampung air kan. Ini kerangka dan penutup lurang. Ni dia buat kerangka lah sebelum dia nak bina lurang tu. Okey, pelan menunjukkan arah pengaliran kumbahan dalam lurang. Yang ni apa ni? Okey, yang ni lah, ni lurang ni. Ni access opening. Ni. Okey, access opening. Oh, ni memang very technical lah benda ni. Tak apalah, yang ni nice to know je lah ya. Yang ni saya rasa daripada pandangan atas ni. So ni benching kan. Ni daripada pandangan atas. Yang ni daripada pandangan sisi. Tapi jangan risaulah soalan exam tak adalah keluar beria sangat. Betul apa gambar-gambar ni. Alright. Okey, habis. Selesai untuk topik hari ni. Senang tak? Senang tak? Okey lah Puan, boleh lah. Senang kan? Okey. Sekejap. Jazirah tersenyum lebar, seronok dia kata. Habis dah rupanya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal topik hari ni? Okey Puan, tapi nak tanya pasal assignment tu boleh Puan? Oh, nak tanya assignment sekejap. Oh ni kejap saya nak apa ni, off dulu record. Stop recording. Korang ada buka iBest tak? Ada Puan. Cuba tengok dalam tu, ada kan? Tak, nak tanya yang kedua ni, assignment kedua ni dia cakap maksudnya kena lukis. Okay. Itulah saya kata assignment ni menarik sikit. Sekejap Ni korang nampak ke? Nampak. Okay. Alright. Assignment yang mana? Topik assignment satu? Kedua Puan. Yang satu tu macam okey. Okey, satu okey Okey, yang kedua. Dengan bantuan lakaran dan gambaran sebenar, anda perlu menyiasat sistem pembentungan dan saliran di kawasan berdekatan dengan tempat tinggal anda. Contoh kawasannya,
kawasan perumahan, kawasan rumah kamu, bangunan sekolah, kalaulah dekat kawasan rumah tu ada sekolah, ataupun bangunan kedai, kawasan rumah ada kedai, atau lain-lain yang difikirkan sesuai dengan situasi sekarang lah. Okay, perkara yang harus ada dalam tugas saya ini meliputi susun atur bangunan tempat yang kamu nak tengok tu dengan lokasi saliran perbentungan dan lurang. Okey. Contohnya macam ni lah. Ambil contoh kawasan rumah. Okey. Kawasan rumah kamu tu ada berapa barisan lorong. Contoh katalah ada 5 lorong. So kamu perhatikan dekat setiap lorong tu kat mana kedudukan manhole. Okey, so kamu dapat bayangkan pipe ni mesti ni daripada kawasan rumah ni kan kumpul dekat satu tempat. Kamu buat satu gambaran, ini benda ni tak ada salah, tak ada betul apa, tak ada apa. Ini just nak kamu imagine bagaimana sistem perpaipan di kawasan tempat kamu tinggal. Maksudnya buat berdasarkan imaginasi kita lah, bukan nak yang betul-betul punya pun tapi janganlah imajinasi sangat, maksudnya tak adalah maksud kita kalau kita kaji gitulah. Kalau kamu pergi kan, contoh pergi kat belakang rumah. Oh ada satu penutup ni mesti pipe ni mesti daripada sini ni kan. Tu kamu jalanlah kat taman-taman kawasan rumah kamu tu, tengoklah. Kalau macam kat sekolah kan, kamu nampak tepi rumah kamu ada sekolah contoh. Kat sekolah tu kamu tengok, kamu tahulah dekat bangunan sekolah tu toilet dia kat mana. Mungkin dia daripada toilet ke tingkat 2, kamu pun belakangkanlah ke toilet kat situ. Lepas tu ada satu paip kumpul bahan masuk ke bawah tanah. So kamu pun tengok lurang dekat bangunan sekolah tu mungkin kat belakang bangunan sekolah kan. Kat situ ada point dia. Kamu buatlah satu lakaran sistem perpaipan yang mengumpulkan air kumbahan. Nak sistem tu daripada dalam rumah, nak kena lukis. Daripada dalam rumah pergi ke luar sampai ke lurang Rumah tu satu je lah contoh rumah tu satu lah. Boleh tak buat lakaran ringkas saja. Boleh. Kalau ada gambar, kamu ambillah gambar sekali. Tapi bagi masa sikit apa. Sebab tu saya tak letak tarikh. Sebab saya nak tengok korang boleh siapkan dalam tempoh berapa lama. Okey. Tak adalah, saya tak naklah bagi stres. Tapi assignment ni penting lah ya, sebab OBE ni kan memang penilaian secara berterusan kan, banyak assignment lah. So siapa yang buat menarik, siap dengan gambarnya, dengan gambar ilustrasi yang cantik, dia akan dapat markah lebih lah sebab dia punya effort kan. So saya minta kamu buat ni supaya kamu nampak gambaran lebih jelas lah macam mana sistem perpaipan ni. Bagaimana air kumbahan dikumpul dalam sistem perpaipan dekat kawasan rumah kita. Sebelum air kumbahan itu IWK. IWK tu pula, itu cerita lain pula tu. Itu banyak pula cerita dia. Ni sekarang nak cerita kat kawasan tempat kita je dulu. Macam mana air kumbahan ini dikumpul. Okey, faham Boniface? Nampak muka risau tu? Buat lukisan je ke Puan? Buat lukisan, lepas tu adalah sedikit explanation lah. Kamu tulis penerangan dari poin ke poin tu lah. Ya, betul. Buat kumbahan ni Aicha boleh pun ada air ca. Aicha. Boleh kan? Boleh guna kan? Aicha tepi jalan tu kan? Air tepi jalan tu. Betul. Yang longkang tepi jalan tu boleh Aicha, air kumbahan kan? Air kumbahan. Betul. Tapi longkang yang tepi-tepi jalan tu bukanlah sistem peparitan bawah tanah. Itu pipe biasa je. Sekarang kita cerita pasal pipe. Sebab longkang yang dekat luar-luar ni dia bawa air lain pun kan. Dia bukanlah air kumbahan tau. Kamu kena faham. Air sisa ni, air sisa atau air kumbahan adalah berbeza dengan air contoh macam parit yang kamu nampak tepi-tepi jalan tu, itu adalah parit yang untuk mengumpulkan air yang bukan sisa tau. Dia macam air hujan ke air melainkan kalau ada pencemaran contoh kadang-kadang kawasan rumah kita ni kan kadang-kadang ada orang renovate, dia nak jimat kos, dia tak buat pun sistem pipe tu masuk dalam lurang dalam rumah dia tau. Dia pergi buat pipe tu direct ke pipe luar rumah. Contoh dekat sinki ke ataupun toilet kan, dia buat toilet kat rumah dia,
dia malas nak alirkan air toilet tu masuk dalam lurang, tapi dia pergi buat pipe terus direct ke pipe luar. Itu lain cerita, itu salah lah kalau ikutkan. Okay. Tapi macam tadi kawan kita tanya tu, boleh ke guna pipe tu nak buat lakaran pipe yang tepi jalan kita jumpa tu. Sebenarnya bukan pipe tu kita tak naklah pipe tu, kita nak pipe kumbahan. Okay. Boleh faham tak? Siapa Boleh. tanya tadi? Fairul. Oh, Fairul Ghazani. Boleh buat. Okey, itu berbeza, pipe tu beza. Nanti kan kita akan belajar. Saya tak pasti kamu ada belajar ke pasal pipe-pipe yang kumpulkan air hujan dengan pipe-pipe yang kumpulkan air kumbahan? Ada belajar ke? Belum lagi Wan, saya tak tahulah Belum, kalau ada. Urban wastewater system ada belajar? Dah. Saya rasa ada dalam tu lah, topik tu ada lah. Okay, selalu kat bandar-bandar lah yang ada pipe-pipe yang tepi-tepi jalan yang kita nampak tu kan. Okey, faham tak? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey. So, ada apa-apa lagi nak soalan nak tanya? Tak ada. Semua faham lah hari ni. Tu ada Amar angkat tangan tu kan. Mana? Siapa ni? Oh, okay. Amar. Assalamualaikum Puan. Ya, waalaikumsalam. Puan, kalau rumah atas air pula Puan macam mana Puan? Wah, menarik. Awak duduk mana ni? Sandakan, Sabah. Wah, okey. Itu menarik. Itu keunikannya. Saya nak kamu buat bagaimana air kumbahan di kawasan perumahan yang duduk atas air ni. Adakah air tu direct dilupuskan dalam air atau macam mana? Itulah Puan. Ya. Memang dia direct tiada tempat untuk kumpul sisa-sisa semua tu. Okey, tak So, apa. So kami akan kumpul lah sampah tu, bawa pergi tong sampah depan kampung sikit. Sebab situ ada macam majlis datang ambil barang tu lah. Barang sampah-sampah tu. Itu sampah majlis kan? Perbandaran Sandakan. Yang tu sampah pepejal ke? Campur Puan. Sampah najis tu dia Najis hancur pun sendirilah. ada. Oh, air tak ada lah. Air ada Puan. Oh, air pun ada. Okey, baik. Saya rasa awak punya assignment ni mesti menarik. So, saya nak kamu explain sebab saya tak pernah tahu ada jenis yang macam ni kan. So you boleh explain nanti dalam assignment tu. Menarik. Boleh Puan. Boleh. Kalau ada gambar Markah lagi lebih cantik Puan. Apa? Markah lebih Markah lebih. Kita tengoklah explanation dia macam mana. Okey. Alright, ada apa lagi nak tanya? Semua faham? Boleh Wan. 52 orang dah masuk. Okay. So kalau tak ada apa, kita boleh dismiss kelas lah. Tapi sebelum tu, make sure kamu isi attendance. Okay, satu saya nak ingatkan attendance. Attendance ini memang satu perkara yang penting sebab dia adalah benda yang yang kita tengok sebelum kita benarkan student untuk ambil exam. Sebab kehadiran mesti 100%. Okay. So kalau korang tak nak masuk kelas online tak apa, kamu masuklah kejap. Lepas tu isi attendance, lepas tu nak left lah, ikut suka lah kan. Puan, tutorial ada attendance? Tutorial lah. Tutorial kejap lagi 9 hingga 10 kan? Okey, kejap lagi saya akan buat. Nanti you all isi juga attendance. Attendance tutorial pun 2 grup Kalau ikutkan bagi 2 grup sebelum ni. Tapi kalau ikut yang ni tak bahagi grup kalau ikut jadual ni. Okey. Kalau macam tu saya buat sekali je lah tak ikut grup lah. Apa tadi saya cakap Okey, yang pertama tadi isi attendance penting. Selalu attendance saya akan buka kelas contoh hari ni pukul 7.45 sampailah 9.30. Saya akan bagi extra 30 minit selepas tamat kelas. Okay, siapa tak isi tu saya consider dia tak ada lah. Tolong bagi tahu kawan-kawan yang lain. Yang kedua, lepas ni tolong isi evaluation form. Evaluation lecture evaluation. Okay. So
Ya. Okey. Tak dengar Puan. Tak dengar. Sangkut je ni. Puan stuck tadi Puan. Dapat dengar tadi. Sekarang okey? Sekarang dah okey dah. Sekarang okey? okey dah Puan. Sekarang okey. okey dah. Okey, so kita boleh dismiss kelas lah. Baik, So Wan. terima kasihlah di atas kehadiran pagi ni. So nanti kita akan jumpa lagi pada 24 hari bulan 2 untuk topik yang ke-10. Baik, Wan. Okey, terima kasih. Wan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan. Thank you Puan. Terima kasih, Puan. Sama. Alright.